kita mungkin sebut juga tapi jarang-jarang orang sebutkan, iaitu nikmat yang kita sebut sebagai nikmat kefahaman Islam. Mana nikmat kefahaman Islam ni adalah satu nikmat yang besar juga, khususnya apatah lagi di akhir zaman ni. Dan satu lagi nikmat yang patut juga kita bersyukur juga, iaitu nikmat kesihatan. Alhamdulillah, di saat waktu pandemik COVID-19 ni kan, so macam-macam, ada orang yang tiba sakit, ada yang sampai meninggal dunia, ada yang masuk ICU, ada yang perlukan ventilator dan seumpamanya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih selamatkan kita, masih lagi bagi kita kesihatan. So patutnya kita rasa syukur lah. Syukur, Alhamdulillah, syukur tu bukan setakat cakap, bahkan dengan tindakan. Moga-moga kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang bersyukur. Ya Rabbal Alamin. Yang pertama, yang kedua, saya nak ucapkan jazakumullah khairan jazak kepada pihak pembina Johor, khususnya Persatuan Belia Islam Nasional Johor, kerana sudi untuk menjemput saya pada malam ni untuk berkongsi satu tajuk yang sejujurnya lah, saya ni bukan ahlinya lah. Saya bukan psikologi, saya bukan psikiatris, apatah lagi ambil course psikologi dan sebagainya. Sebab bila kita sebut bercerita tentang stres ataupun apatah lagi depression dan seumpamanya, dia memerlukan orang yang selayaknya ataupun orang yang ahlinya lah untuk berbicara benda ni. Tapi ala kulihan, saya kongsi pada malam ni, kongsi benda-benda yang mungkin basic pada asas, yang mungkin sebahagian pada korang dah tahu dan mungkin sebahagian korang terlupa. So saya just remind lah. So malam ni kita banyak touch-up benda-benda yang kita dah tahu, kita recap balik benda-benda yang dah tahu. So sekadar muhasabah untuk sama-sama lah, insyaAllah. Baik. So yang kedua, sekali lagi terima kasih pada pembina Johor. Moga Allah SWT kurniakan antum semua syurga atas susah payah antum semua, atas kelapangan masa yang diberikan, penyusunan program yang disediakan. So moga program malam ni jadi asbab kita masuk syurga sama-sama, insyaAllah. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, malam ni untuk pengetahuan korang, saya buat live juga di Facebook, di Instagram lah. So, tada. So saya buat live juga di Instagram. Bagi siapa yang tak sempat nak join link ke ataupun tak perasan, mungkin boleh live lah. Tapi live saya pun tak ramai nak pun. So relax. Baik. So tu yang ketiga lah. Baik, so kita pergi pada soalan. Soalan tadi first, saudara tuan moderator kita yang dimuliakan Allah sebutkan tentang soalan tentang apakah stres ni daripada perspektif Islam. Islam ni macam mana? Betul ke stres ni sebenarnya memang fitrah ataupun stres ni dibuat-buat? Ataupun macam mana? Apa pandangan Quran? Okay. First thing first, kita kena faham bahawa stres ni adalah fitrah. Stres ni memang fitrah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa ada stres? Sebab itulah Al-Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia ada ceritakan tentang jasad manusia ni, basically dia terkandung daripada tiga elemen lah, iaitu akal, roh dan juga jasad. Akal, roh dan juga jasad. Akal, nafsu dan jasad. Okay. So tiga akal ni dia akan bagi kita satu logical sense. Logical sense untuk control something lah. Manakala nafsu ni dia akan buat something, buat sesuatu perkara yang sometimes dia langgar daripada logical sense. Dan akal ni yang terpandu sepatutnya. Dan jasad ni adalah bahasa jargonnya adalah manifestasi ataupun tindakan hasil daripada kita sokong akal ataupun sokong nafsu. Contohlah contoh mudah, golongan LGBT. LGBT ni ikut akal ke ikut nafsu? Basically kita faham lah, LGBT ni ikut nafsu. Kalau ikut akal, mana boleh laki dengan laki boleh beranak, ataupun perempuan dengan perempuan boleh mengandung. So logik akal dia adalah laki dengan perempuan, barulah akan berlakunya persenyawaan dan seumpamanya. Tapi disebabkan nafsu jadi prioriti, akhirnya tindakan jasad manusia tu dia lakukanlah perbuatan yang tak sepatutnya diperbuatkan. So itu itu yang berlakulah hakikat manusia. Tetapi bila bertembung di antara tuntutan akal dan tuntutan nafsu, so bila bertembung ni dia akan buat kita stres. Itu stres dalam mana? So membuatkan kita rasa macam tertekan. Kita akan rasa macam nak buat ke tak nak buat. Contohlah kalau orang yang merokok.
So akal dia bagi tahu suruh tinggalkan rokok. Tapi dalam masa sama, nafsu dia desak rokok. So dia jadi stres. Dia rasa macam dan benda stres ni berlaku sejak daripada zaman bagaimana Allah SWT cipta Nabi Adam AS dan seumpama dan seterusnya lah. So berlakulah pertemuan-pertemuan ni sebab dan bila berlaku pertemuan maka berlakulah stres, tekanan dan seumpamanya. So itu benda pertama kita kena faham. Dia adalah hakikat fitrah yang mana sebab saya banyak kali dapat soalan kata ustaz macam mana nak hilangkan stres? Macam mana kita nak hidup tanpa stres? Satu-satunya cara nak hidup tanpa stres adalah masuk syurga. Itu je jalannya. Kat dunia ni mesti ada stres. So tu yang pertama. Yang kedua, macam mana apa yang Allah sebut dalam Quran tentang mafhum yang berkaitan dengan stres. Contohnya macam seperti mana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Auzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'in min khaufin wa ju'in wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Allah SWT berfirman yang mana Allah beritahu sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut iaitu kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda serta dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. So, dari ayat ni, Allah bagi tahu benda hakikat ni akan berlaku. Tak akan berlaku. Stres ni akan berlaku daripada tekanan sama ada kita kehilangan harta benda, daripada masalah harta, daripada segi perasaan takut kepada musuh, ataupun kelaparan, ataupun hilang hasil tanaman dan seumpamanya lah. Tapi Allah bagi tahu ganjaran, maka beruntunglah orang-orang yang sabar. Sabar. So bila stres ni benda paling utama adalah sabar. Dan kemudian dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 214, Auzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulu ar-rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, adakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepadamu ujian seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh kesusahan, penderitaan, digoncang dengan pelbagai cubaan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, bilakah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. So, benda ni dah berlaku bukan setakat zaman sekarang ni. Bahkan zaman-zaman sebelum ni pun. Para Rasul, para Anbiya semua diuji benda yang sama. Diuji, digoncangkan jiwa. Bahkan contoh kalau kita tengok sirah Nabi SAW, peristiwa yang paling famous, contoh antaranya Perang Khandaq. Perang Khandaq ni ataupun Perang Al-Ahzab. Kita tahu tentera Islam dikepung daripada pelbagai sudut di dalam Madinah. Daripada diserang oleh kafir Quraisynya, ada tentera sebahagian daripada Parsi, ada sebahagian daripada Rom dan seumpamanya, serang, masa tu boleh bertahan lagi. Sampailah Nabi SAW dapat perkabaran, dapat intel yang orang Yahudi dekat dalam Madinah dah mula nak khianat. Orang Islam. Bila Nabi SAW dapat tahu berita ni, kalau kita baca kalau kita baca Sirah Rahib Maktum, bila Rasulullah dengar peristiwa ni, apa Rasulullah respon? Rasulullah terus terbaring, ambil kain dia tutup. Stres sangat. Dah lah nak hadap enemy yang kat depan tu, banyak gila yang dah kepung Madinah. Kemudian nak hadap pula enemy dalam orang pengkhianat daripada Yahudi. So membuatkan itu satu tekanan lah. So Nabi SAW pun lalu tekanan juga. Jadi sebab itulah ikhwah dan akhwat fillah, tekanan ni adalah benda fitrah. Semua orang akan lalu tekanan. Tak ada tekanan ni hanyalah satu-satu jalan untuk tak ada tekanan adalah masuk syurga. Tapi selagi kita kat dunia ni, tekanan tu akan datang
daripada pelbagai sudut. Yang mana sudut-sudut tu nanti kita akan bincangkan lah, kita akan kongsi-kongsikan cerita kan. Cuma daripada perspektif Islam, tekanan ni mesti akan ada. Atau kalau siapa yang terlibat dalam, contohnya terlibat dalam organisasi, persatuan-persatuan. Contoh paling later ni, paling mudah ni persatuan pembina kan. Siapa yang terlibat dalam jawatan kuasa pembina Johor ke, ataupun pembina mana-mana, IPT ke. Kalau dulu saya pembina UKM. So, tekanan ni akan ada lah, tekanan macam-macam tekanan. Orang yang buat dakwah apatah lagi, orang yang cuba nak tegakkan agama Allah apatah lagi. So dan peristiwa tekanan tu akan terus dan menerus berlaku. Apatah lagi sekiranya berada di jalan dakwah ni, Allah akan bagi ujian-ujian dan tekan supaya apa? Supaya tak dengar suara ke? Aku cakap panjang-panjang. Dengar suara? Dengar. Anda dengar. Cuak, cakap panjang-panjang tak dengar, cuak pula. Ada kerja kena repeat balik semua. Kalau tak dengar, cakap So saya cuba betulkan adjust mana yang tak boleh adjust lah. Sorry, mikrofon tak ada. Baik. Apa tadi? Tekanan ni akan terus berlaku daripada zaman ke zaman hinggalah hari kiamat. Sebab tekanan ni apa kesan tekanan ni? Siapa yang belajar kimia dulu, saya kat UKM saya ambil sains kimia. So contohlah kalau kita nak menghasilkan kristal, nak menghasilkan diamond. Siapa yang belajar kimia tahulah, untuk terjadinya satu diamond di dalam bumi ke sebagainya, dia memerlukan satu heat yang sangat tinggi, saya tak ingatlah berapa, dan memerlukan tekanan yang terlampau tinggi. Pun saya tak ingat berapa. Tapi dia memerlukan tekanan dan heat yang terlalu tinggi, compress, yang very compress, sehinggalah akhirnya terhasillah yang kita sebut sebagai berlian. Yang sangat-sangat strong. Itu dari segi sains lah. Dan dari segi materialnya. Apatah lagi manusia, orang akan di compress, manusia yang diuji adalah manusia-manusia yang sebab itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang ketika mana ada seorang sahabat bertanya pada Nabi SAW, siapakah orang yang paling teruk diuji? Siapakah yang paling dahsyat diuji? Baginda Nabi SAW menjawab, para rasul. Para rasul adalah orang yang paling teruk diuji. Selepas tu orang yang mengikuti jalan para rasul. Maksudnya orang yang cuba nak ikut jejak Nabi SAW pun akan diuji, dahsyat macam para rasul diuji. Kemudian siapa lagi? Kemudian orang yang cuba mengikuti jejak langkah orang yang kedua tadi, yang cuba ikut Nabi SAW. Faham? So dari 3 layer lah. Pertama Nabi SAW, kedua golongan yang cuba ikut Nabi SAW, dan yang ketiga golongan yang cuba ikut golongan kedua ni. Yang mana golongan kedua ni cuba ikut Nabi SAW. So tiga-tiga golongan ni adalah golongan yang paling dahsyat diuji. So itulah daripada perspektif Islam sedikit lah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana saya rasa jawapannya cukup hebat dan cukup meyakinkan, yang mana stres ini merupakan satu fitrah dalam Islam. Namun begitu, pandangan akhi sendiri, stres ni sebenarnya ada setengah mengkaitkan yang mana stres ini orang kata punca kepada lemahnya iman. Seperti mana yang kita tahu, lemahnya iman ni berlaku apabila kita kurang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi akan tetapi ada segelintir masyarakat ataupun segelintir golongan yang mengatakan bahawa stres ini adalah punca kepada lemahnya iman. Jadi minta pendapat Akhi Syukri sendiri. Apakah kaitan sebenarnya stres ni dengan akal, dengan iman yang mana kita ada sekarang ini? Jadi insya-Allah, silakan. Okay, so soalan nice lah. Soalan ni soalan famous. Orang yang stres ni orang yang tak iman ke apa? So sebab pernah sekali lah saya dah pergi talk di satu sekolah. Ada orang tanya soalan kan. Orang yang stres ni, kenapa saya ni stres? Adakah kerana iman saya lemah ke apa? Ada yang sebahagian tu kata dia stres dan kemudian orang tuduh dia iman yang lemah dan sebagainya. Ikhwan dan akhwat fillah sekalian, kalau kita telusuri sirah Nabi SAW, contohnya seorang sahabat Nabi SAW, seorang sahabat nama dia Abu Umamah radhiyallahu anhu.
Satu hari Abu Umamah ni dia stay dekat masjid, stay lama kat masjid di luar waktu solat. So stay lama. Kemudian Nabi SAW pun datang kepada Abu Umamah ni. So bila dia datang, dia pun baginda SAW pun tanyalah mafhum hadis yang lebih kurang. So Abu Umamah ditanyakan, wahai Abu Umamah, kenapa kau duduk di luar waktu solat ni? So Abu Umamah pun radhiyallahu anhu pun menjawab, duka cita dan hutang yang menyelubungiku wahai Rasulullah SAW. Maksudnya Abu Umamah ni stres, dia duduk kat masjid, punya stres sebab duka cita. Saya tak tahulah duka cita sebab apa. Kemudian yang kedua sebab hutang. Hutang ni memang benda yang paling membelenggu lah. Siapa yang ambil hutang PTPN ni yang paling stres lah kan. So, dah belum kerja dah kena bayar hutang. Itu pedih juga lah. So kemudian bila Rasulullah SAW dengar, Rasulullah kata, baginda dia tanya, maukah kau untuk aku ajarkan satu doa yang mana dengan doa ni bila kau bacanya Allah akan menghilangkan rasa duka citamu dan melangsaikan hutangmu. So Abu Umamah radhiyallahu anhu pun menjawab, sudah tentu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi SAW bersabda, yang mana doa ni adalah doa yang kita banyak kali sebut. Kalau kita baca maksurat setiap hari, kita sebutlah apa doa dia. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dani wa qahri rijal. Ni doa yang paling famous dan siapa yang ada masalah hutang kena doa benda ni. Doa sebut banyak. Dan dia sebenarnya kita doa ni bukanlah semata-mata untuk nak reward ataupun nak balasan tu of course satu benda. Tapi kita doa ni kita semata-mata nak letakkan pengharapan kepada Allah. Sebab Allah je yang boleh tolong kita, Allah saja yang boleh bantu kita. Sebab tu kita doa, apa mafhum doa ni? Yang maksudnya, ya Allah, sesungguhnya Allahumma inna ataupun Allahumma inni na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta berlindung kepada Engkau daripada kedukaan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku minta perlindungan dengan Engkau daripada sifat lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, aku juga minta perlindungan dengan Engkau daripada sifat pengecut dan bakhil. Wa a'udzubika min ghalabati ad-dani wa qahri rijal, dan aku minta perlindungan dengan Engkau daripada sempitan hutang dan juga penindasan manusia. So lepas Abu Umamah radhiyallahu anhu amalkan doa ni, maka tak lama lepas tu dia pun rasa gembira sebab dia dah urusan hutang dia dah selesai dan dia pun dah makin okey lah. Tapi poin kat sini, sahabat Nabi SAW, sahabat yang diiktiraf keimanannya, yang dapat gelaran yang tak pernah didapati oleh orang sebelum ni dan takkan dapat oleh orang selepas itu, iaitu gelaran radhiyallahu anhu wa radu'an, Allah redha kepada mereka dan mereka redha dengan Allah, pun boleh stres, boleh tertekan, boleh macam terbayang-bayang, terfikir-fikir, apatah lagi kita yang duduk di akhir zaman ni. Yang macam-macam lah stres menimpa kiri kanan dan seumpamanya. Cuma soalan tadi kata, so apa kaitan dengan iman dan akal dan seumpamanya? Dia jadi isu iman, dia akan jadi isu iman adalah ketika mana apa respon kita, apa tindakan kita selepas kita mengalami stres. Bila kita stres tu normal. Orang beriman ke tak beriman ke akan stres. Semua dapat benda sama. Semua dapat fair and square. Yang jadi membezakan adalah apa respon kita. Macam mana kita punya action. Macam mana tindakan kita. So macam mana tindakan kita. Itu yang jadi isu. So itu yang membezakan antara orang yang tidak beriman dan orang yang beriman, ataupun orang yang iman kuat ataupun iman lemah. Macam mana tindakan. Contoh Abu Umamah tadi. Abu Umamah bila dia stres, apa Abu Umamah buat? Apa sahabat dia buat? Bila stres, benda pertama dia buat, dia pergi masjid. Hari ni kita stres, apa kita buat? Sebagian budak stres main game. Sebagian lagi stres naik motor je jalan. Ada stres yang lagi teruk sikit, stres sampai tahap pergi clubbing, minum arak, pergi dating. Ada stres kenapa on call dengan member.
ngawek lah tu kan. Kenapa on call? Stress lah nak mana kau boleh release tension. Ada orang stress pergi mana? Pergi bercuti. Sahabat bila stress apa dia buat? Benda pertama dia buat pergi masjid. Kita hari ni stress kita pergi masjid. Kalau kita tak pergi masjid, sekarang ni mungkin Johor tak tahu boleh, Johor dah boleh masuk dah boleh solat Jumaat. Alhamdulillah kami di sini masih lagi dalam solat Jumaatnya 5-9 orang je lah. So tak boleh buat apa lah. Itulah. Tapi poinnya adalah kalau stres, benda pertama kita pergi kat mana? Kalau kita pergi selain masjid, that's a way, tak adalah problem. Tapi itu adalah tanda kita, dia menggambarkan macam mana kita respon. Sebab yang bagi stres ni Allah, yang bagi ujian ni Allah. So kenapa tidak kepada Allah juga kita kembali? So yang membezakan, sebab itulah saya cakap, stres ni semua akan hadap. Cuma depression ke itu another things lah. Depression sebagainya tu adalah satu ujian dan juga satu masalah kesihatan. Tapi stres yang asas lah. Stres ini bukan clinical depression ke, ini stres yang normal, yang semua orang hadapi. Stres ni semua orang hadap. Yang membezakan orang yang lemah iman dan orang yang kuat iman, ataupun orang yang beriman dengan orang yang kafir adalah cara kita hadapi stres. Sebab tu sahabat bila first sekali dia membuktikan iman tu, first sekali dia hadap stres adalah dengan pergi masjid. Bila itu pertama, kemudian yang kedua, bila dia akan cerita luahkan kepada orang yang dia percaya. Dalam kes ni dia Abu Mamah ni cerita pada Nabi SAW. Dan kemudian Nabi SAW suruh amalkan satu doa. Ini satu benda lah yang orang stres hari ni pun tak buat. Sebahagian stres hari ni tak buat. Iaitu doa. Doa ni kita selalu doa benda yang minta yang so called like advance lah. Not advance pun actually. Tapi kita minta yang kita nampak macam besar. Contohnya kita doa macam ya Allah bagi aku straight A+ ya Allah, ataupun ya Allah bagi aku full flex setiap semester, ya Allah bagi aku kerja gaji 10,000 setiap jam, setiap bulan dan sebagainya lah. Kita doa macam tu. Tapi kita jarang doa. Ya Allah hari ni aku tekan ya Allah. Aku tak tahu apa masalah, aku tak tahu, aku dah cuba buat yang terbaik ya Allah. Aku tak tahu nak buat macam ni. Ya Allah aku tunjuk aku jalan, aku dah cuba buat yang terbaik. Ya Allah aku stres ya Allah, aku tak solat tahajud malam tadi ya Allah, aku dengan aku bagilah aku taufik hidayah untuk aku dan sebagainya. Kita jarang untuk kembali kepada Allah dalam keadaan ini. Kita doa kepada Allah. Sebab itulah ikhwan dan akhwat fillah, ini adalah pesanan untuk diri anda lah khususnya. Anything happen, benda pertama adalah cari kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda pertama sekali. Cari masjid, banyakkan doa, banyakkan zikir. Daripada sudut dengan manusia pula, kalau stres, jumpa orang yang dipercayai. Kalau dekat IPT atau sekolah, pergi jumpa kaunselor lah. Ataupun kalau ikut usrah, pergi jumpa nakib atau nakibah. Atau mas'ul atau mas'ulah. Jumpa, ataupun orang kalau kita ada parents yang sangat memahami dan seumpamanya, yang kita boleh banyak cerita dengan parents, jumpa parents. Ataupun kalau kita ada best friend, BFF, Tiljannah sebagainya. Jumpa, luahkan. Tapi poinnya adalah kita luahkan masalah yang kita hadapi, stres yang kita lalui itu kepada orang yang kita percaya. Moga-moga dia menjadi asbab untuk membantu kita menguruskan. Wallahu a'lam. Jadi taib, alhamdulillah. Yang mana persoalan tadi terjawab. Yang mana sebenarnya stres ini kita sendiri kena hadapi. Macam mana kita hadapi. Jadi saya tertarik untuk keluarkan satu ayat Quran daripada surah Ar-Ra'd ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang mana maksudnya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah itu hati akan jadi tenteram. Jadi bila mana ayat ni baca, saya highlightkan satu poin yang mana ingatlah Allah, bila mana kita ingat Allah, hati kita akan jadi tenteram. Jadi bila mana kita stres ni, jadi kita kena sentiasa mengingati Allah. Kita lakukan ibadat kepada Allah. Macam tadi Akhi Syukri ada ceritakan sendiri bagaimana pada zaman Nabi, mana sahabat bila marah, bila sedih, mereka terus ke masjid. Tapi berbeza kita zaman kini, yang mana bila masa menghadapi satu stres itu,
melakukan perkara contohnya bagi mereka yang ada motor, mungkin pergi merempit ke ataupun pergi kelabing minum arak dan sebagainya. Jadi perkara tersebut haruslah dihindarkan, khususnya bagi golongan remaja sendiri, yang mana bila mana kita stres ni, kita ni kena ingat satu saja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para peserta pada malam ini, saya terlupa untuk ingatkan kepada para peserta yang mana program kita kali ini ada hadiah-hadiah yang menarik untuk para peserta yang bertuah. Jadi hadiah-hadiah yang menarik ini kita bahagikan kepada 3 kategori. Yang mana kategori yang pertama iaitu kategori cabutan bertuah melalui roda impian. Yang kedua adalah kategori nota terbaik hasil daripada dapatan kita pada malam ini, perkongsian kita pada malam ini. Jadi peserta semua boleh menulis nota dapatan daripada perkongsian kita malam ini di IG masing-masing dengan meletakkan hashtag Yusip terbaik, hashtag Pembina Johor Bahru dan juga hashtag urus stres elak depresi. Jadi nota-nota yang terbaik, 2 nota yang terbaik akan dipilih dan akan memenangi hadiah-hadiah yang menarik. Dan juga kategori yang ketiga, selepas sahaja selesai daripada kita soalan yang ketiga, kita akan pergi kepada soalan cepu mas yang mana soalan akan dibentangkan secara share screen di Google Meet ini kepada para peserta. Jadi para peserta yang cepat dan juga dapat menjawab dengan tepat akan mendapat hadiah yang menarik. Jadi insyaAllah kita berehat sebentar, kita pergi kepada cabutan bertuah yang mana cabutan bertuah ini kita akan pilih 2 nama yang bertuah pada malam ini untuk mendapatkan cabutan bertuah. Jadi insyaAllah saya mempersilakan AJK Technical untuk membuatkan share screen. Jadi dia roda impian, kita tengok nama siapa yang bertuah pada malam ini untuk mendapat cabutan bertuah kita pada malam ini dengan hadiah yang cukup menarik. Jadi kita usahakan tanya kepada Fatin Nabilah binti Rosli. Jadi Fatin Nabilah binti Rosli ada kat sini ke? Sila jawab. Nama tak ada. Fatin Nabilah binti Rosli. Fatin Nabilah binti Rosli 1. Fatih Nabilah binti Rosli 2. Fatih Nabilah binti Rosli 3. Jadi Fatih Nabilah, jadi tiada respon daripada Fatih Nabilah sendiri. Jadi pemenang Fatih Nabilah itu kita batalkan. Jadi kita teruskan kepada peserta seterusnya. Nampaknya masih lagi terbuka 2 slot lagi untuk memenangi cabutan bertuah hadiah kita pada malam ini. Ya, itu dia. Kita ucapkan tahniah kepada saudara Dayan Irfan bin Hisham. Saudara Dayan Irfan bin Hisham. Alhamdulillah. Saudara Dayan Irfan bin Hisham ada di sini ke? Kalau tak ada kan Kiana je. Allah. Boleh Ahi. Kalau Ahi mendaftar ni akan ada namanya. Saudara Dayan Irfan ada ke? Saudara Dayan Irfan 1. Saudara Dayan Irfan 2. Saudara Dayan Irfan 3. Ya. Kita masih lagi tiada pemenang lagi pada malam ini. Nampaknya tiada respon daripada Dayan Irfan. Jadi kita terpaksa keluarkan nama beliau, namanya. Dan kita akan teruskan lagi. Masih lagi ada 2 kekosongan slot pada malam ini. Jadi kita teruskan lagi. Ya, kita cakap tanya kepada Nur Syamimi binti Muhammad Syukri. Nur Syamimi binti Muhammad Syukri ada kat sini ke?
Kalau ada sila jawab ataupun tulis di ruangan komen. Wakil boleh, wakil. Waris. Masya-Allah. Lagi kalau ada wakil Ana pun nak jadi wakil juga ni. Okey, saudara Nur Syamimi. Oh, nampaknya pemenang kita malam ni kita pilih tak ada di Google Meet dia. Nur Syamimi, ada ke? Apa tengah minum air ke apa ke? Masya-Allah. Nur Syamimi 1. Kita boleh buat kiraan ni. Nur Syamimi 1. Nur Syamimi 2. Nur Syamimi 3. Ya, nampaknya Nur Syamimi tidak membalas. Jadi kita terpaksa untuk meremovekannya. Jadi kita masih lagi, tiada lagi pemenang malam ini. Tiada lagi pemenang untuk cabutan bertuah. Jadi kita teruskan lagi cabutan bertuah kita malam ni. InsyaAllah boleh terus ke nama saya. Kita tengok nama siapa terpilih. Ya, itu dia, Nurin Irdina Zahira binti Cik Yusof. Okey, Nurin Irdina Zahira ada di sini ke? Kalau ada, sila jawab. Nurin Irdina Zahira ada di sini ke? Nurin Irdina Zahira. Nampaknya kita tak dapat lagi Nurin Irdina Zahira. Oh ya, Nurin Irdina Zahira 1. Nurin Irdina Zahira 2. Nurin Irdina Zahira 3. Ya, kita tak ada lagi pemenang malam ni. Dah 4 slot, nampaknya tak ada lagi pemenang malam ni. Masya-Allah, apakah rezeki, apakah petanda ni? Ada. Nur Zahira tu respon tu. Nur Zahira ada respon ke? Oh ya, Nur Zahira ada respon. Ya. Jadi Nur Zahira, tahniah, anda terpilih untuk menangi hadiah daripada cabutan bertuah. Jadi Nur Zahira, sila tulis di komen nama, nombor telefon dan juga sila berikan nombor telefon di bahagian komen. Nanti AJK Technical akan menghubungi anda. Jadi nampaknya satu slot telah pun dipenuhi. Jadi kita tinggal satu lagi saja slot untuk cabutan bertuah kita malam ni. Jadi saya persilakan AJK Technical untuk pusingkan roda impian kita pada malam ini. Ya, itu dia slot yang terakhir. Ya, nama siapa yang keluar? Ya, itu dia. Fazlina binti Paiman. Fazlina binti Paiman. Kalau ada sila jawab. Saya. Alhamdulillah, Fazlina binti Paiman. Tahniah. Anda memenangi cabutan bertuah malam ini. Ya, jangan lupa untuk berikan nombor telefon di ruangan komen. Nanti AJK Technical akan hubungi anda. Tahniah Fazlina. Ya, nampaknya 2 slot kekosongan cabutan bertuah kita Mendapat hadiah, Pak. telah pun dipenuhi. Jadi pada yang tak dapat tu jangan berduka cita. Kita ada lagi 4 lagi hadiah selepas ni. Sabar. Jangan angkat buntut dulu. Kita ada 4 lagi hadiah selepas ni. Jadi kita teruskan program kita malam ini dengan menyusuri soalan yang terakhir, iaitu soalan yang ketiga. Yang mana bila mana waktu COVID ni, seperti mana yang kita tahu, kita masih lagi dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, dan mungkin ada setempat seperti di Selangor, di Akhir sendiri Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jadi kita bila mana terkurung dalam rumah, mesti kita stres, betul tak? Jadi bila mana kita stres ni, ada setengah daripada kita yang nak lepaskan stres mereka. Tapi cara mereka nak lepaskan stres tu mungkin tak dapat diurus dengan baik. Jadi pandangan Akhir sendiri, apa dalam masa yang sama kita terluang kat rumah dan kat asrama yang kita dikuarantinkan, apa yang kita dapat manfaatkan dengan sebaiknya pada masa tersebut untuk kita urus stres kita pada hari ini. Jadi insyaAllah persilakan Akhir Syukri untuk jawab soalan ini insyaAllah.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Baik. First nak tanya, suara saya dengar lagi tak? Dengar. Dengar kalau tulis kat komen je, tulis kat komen. Okay, So, tak lag sebab rasa macam lagging sikit. Mungkin internet saya slow. Baik. So, alright, alhamdulillah, baik. Nice. Okay, sebelum kita masuk soalan ketiga ni, saya lupa awal-awal tadi nak sebut, kita kalau boleh nak buat interaksi dua hala. Yang mana kalau ada soalan direct nak tanya, boleh tulis terus ke bahagian ruangan komen tu, boleh tanya terus. Dan kalau nak tanya luar daripada topik pun boleh tanya, tak ada masalah. Kita cuba jawab mana yang boleh lah. Asalkan tak jauh sangat lah. Tapi kalau nak tanya luar topik sikit pun boleh insyaAllah. Tu yang pertama lah. So kita kalau boleh nak interaksi dua hala. Jadi kita tahulah wujudan ada lagi lah manusia-manusia yang masih sudi mendengar. Dan semua dengar lah. Saya takut kita nak fokus. Satu hal kita nak fokus. Dan satu lagi supaya kita boleh menjawab persoalan-persoalan yang mungkin sebahagian pada korang nak tanya tapi tak sempat nak tanya. Boleh InsyaAllah. Baik. Bismillah. So, soalan yang terakhir iaitu tanya apa yang kita boleh buat sepanjang terkurung di rumah. Tak adalah terkurung sangat pun. Dia berbanding dengan PKP sebelum ni, PKP tu lagi terkurung betul. PKP ni pun alhamdulillah tak terkurung sangat. Johor pun tak adalah terkurung sangat. Alhamdulillah. So boleh buat macam-macam perkara dan boleh pergi ke mana-mana saja kecuali rentas negeri. Tapi rentas daerah tak ada masalah. So apa yang kita boleh buat? Yang pertama sekali adalah kalau ada kat rumah, of course lah, benda pertama sekali yang asas adalah kita jaga amal. Jaga amal soleh. Jaga amal soleh ni, saya teringin nak kongsikan satu hadis riwayat Bukhari, satu hadis riwayat Muslim. Hadis sahih yang mana hadis ni membuatkan saya rasa muhasabah lah untuk beberapa hari ni. Iaitu hadis ni hadis mafhumnya lebih kurang Nabi SAW bersabda, bersegera kamu dengan melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah seperti mana sebahagian daripada malam. Yang mana ketika itu ada orang yang beriman pada waktu pagi, kemudian pada petang harinya dia menjadi kafir. Kemudian ada yang beriman pada waktu petangnya, namun pada pagi esoknya dia menjadi kafir semua. So, dan mereka menjual, hadis ni sama lagi, mereka menjual agama Allah dengan harga yang murah. Hadis ni membuatkan saya rasa macam terpukul tu. Terpukul satu hal. Dia rasa macam cuak gila. Cuak sebab, bayangkan dalam hadis ni cerita pasal golongan akhir zaman. Iaitu kita lah ni. Pasal kita lah akhir zaman ni. Yang mana zaman ni adalah zaman yang mana dalam tempoh 24 jam, orang boleh jadi kafir. Dalam tempoh 24 jam. Pagi Muslim beriman, petang kafir. Ada juga yang petang tu kafir, esok paginya beriman balik. Dalam tempoh 24 jam, iman boleh berbolak-balik. Iman boleh berbolak-balik. Jadi punyalah takut. Dia macam, itu baru 24 jam tau. So korang bayangkan, macam mana pula dalam tempoh yang panjang. Tempoh yang dalam tempoh, contohlah 5-6 tahun, 7-8 tahun, mustahil lah untuk jadi kafir. Tak mustahil. Maksud saya adalah, contoh orang yang dulunya sekolah agama, yang dulunya ikut tarbiyah, yang dulunya dapat didikan agama dari rumah, yang dulunya sekolah rendah, sekolah agama Islam, yang tadikanya tadika Islam, yang sekolah menengahnya sekolah tahfiz, sekolah agama, sekolah apa semua kan. Kemudian sambung belajar lagi agama, kemudian ikut usrah pula tu, kemudian mak ayah pula soleh, ayah imam masjid, mak tu dong lapor, adik-beradik ada yang hafal Quran dan sebagainya. Kemudian lepas beberapa tahun, tak mustahil dia boleh swap jadi lain. Jadi boleh jadi ahli jahiliyah, boleh jadi ahli maksiat, silap-silap boleh jadi penunggang agama, bahkan boleh jadi kafir lah. Nauzubillah min zalik. Benda tu sakit tu. Serius sakit. So sebab itulah kita kena bersegera amal soleh.
buat dakwah ikut cara sunnah yang sebenar, ikut cara sunnah yang ikut panduan sunnah yang betul. Saya dah sentuh sikit lah, buat dakwah ikut panduan sunnah. Sebab ada orang dia buat dakwah, dia ikut akal lah, ikut kepala otak dia. Sebab kita kena faham satu hakikat. Dakwah ni wajib. Dakwah ni wajib pada setiap Muslim. Dia tidak terikat, tak kisahlah kau ni sekolah biasa ke, MRSM ke, sekolah harian biasa ke, ataupun apatah lagi sekolah agama ke dan sebagainya. Kita ikut rancangan ikut program TV, reality TV ke, tak ikut program reality TV ke, kita semua adalah pendakwah. No need for that title dan sebagainya, kita semua adalah pendakwah. Dalilnya paling mudah sekali yang tadi yang dibacakan ayat Quran pada awal tadi, surah Al-Imran ayat 110, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kuntum khairat ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu semua adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, yang menyeru kepada ma'ruf dan mencegah kepada munkar dan beriman kepada Allah. Kita semua wajib berdakwah lah dengan kata mudah. Cuma disebabkan dia wajib, bila dah kata wajib, maka mestilah ada rukun dia, ada cara dia. Seperti mana solat ada rukun dia, ada waktu dia, ada cara dia, ada keadaan dia, ada pantang larang dia, ada itu, ada ini, ada syarat-syarat dia dan seumpamanya. Begitu juga dakwah. Dakwah tak boleh main pakai hentang dia. Tak boleh ikut main suka hati dia, ikut dan dia. Tak. Main langgar syarat asalkan bahasa mudah dia matlamat menghalalkan cara. Tak. Contohnya paling famous kalau dekat sekolah, dekat IPT, buat contoh usrah. Ikut usrah campur lelaki perempuan. Nakibnya lelaki, anak usrahnya 4 orang perempuan, 2 orang je lelaki. Kelaut. Minggu pertama usrah, bolehlah usrah. Wahai akhi dan ukhti, ittaqullah. Ingat Allah. Usrah minggu depannya dah tak jadi ingat Allah dah. Dah terus ingat akhi, ingat ukhti atau ingat akhi tu. Dah ke laut dah. Sebab tu dia akan rosak hati. So, sebab tu dia kena ada rukun-rukunnya, ada kaedah-kaedah dia, ada uslub-uslub dia, ada manhaj dia, ada macam-macam lah. Dan paling penting, kita tak boleh langgar syarak. Contohnya, ikhtilat kena jaga. Dakwah fardiah tak boleh buat dakwah tak boleh buat dakwah sesuka. Contohnya, alasan bawa perempuan balik rumah atau alasan nak dakwah. Mana boleh, haram lah. So, faham tak? Sebab itulah, itu kita kena amal soleh, berbalik pada tadi, kita kena segera lakukan amal soleh. Satu, buat dakwah dengan ikut panduan sunnah, jaga amal soleh betul-betul, ikut bersama dengan orang-orang yang soleh, ikut gerakan Islam dan seumpamanya, ikut gerakan-gerakan dakwah. Contohnya macam yang ada ni pembina. Saya ikut pembina daripada tahun 2010. Alhamdulillah. So masa awal dan sampai sekarang lah ikut pembina lagi. Dan sampai hari ni pun saya bawa usrah, anak-anak usrah saya ikut pembina dekat UiTM. Dan saya sepanjang saya jumpa orang golongan ataupun ahli-ahli pembina ni yang dah lama lah berkecimpung dalam pembina ni, ada yang dah kahwin dan sebagainya. Alhamdulillah, setakat ni saya jumpa, Masya Allah, mereka semua soleh-soleh dan soleha. Ada yang sanggup bangun malam, banyak kali bangun malam. Ada yang pernah sekali tu saya pergi program pembina. Program ni dia macam perkemahan, kita panggil mukhayyam, 3 hari 2 malam. So ada malam tu seorang ni, ahli pembina ni bangun, dalam keadaan, dia bangun dulu, dalam keadaan semua orang tak bangun. Saya masa tu tak boleh tidur. So saya nampak dia bangun doa, menangis-nangis, minta kepada Allah. Menangis-nangis. Dia tahu yang tak ada orang. Pasal dia perasan yang tak ada orang semua bangun. So dia bangun, dia solat tahajud, dia doa menangis-nangis. Dan saya cuba pasang telinga. Ni real case lah. Saya pasang telinga lah. Biasalah kita kan kadang sibuk nak tahu kan. Nak dengar juga apa dia doa, nak tahu doa nak dapat straight A+, nak dapat 4 flat kan. Nak tahu juga kan, sibuk nak tahu doa orang. So saya dengar. Tahu dia doa apa? Doa dia cerita lah, dia cerita dengan Allah. Ini antara doa yang saya dapat inspirasi untuk saya doa juga selepas ni. Dia doa, ya Allah, aku ada anak usrah ya Allah. Anak usrah, dia cerita anak usrah aku 5 orang, bla bla bla. Seorang ni, seorang tu, seorang. Dia cerita nama-nama masing-masing, dia sebut nama penuh.
Kemudian dia kata, ya Allah, anak usaha aku seorang ni ada masalah couple. Ya Allah, aku dah cuba tolong dia, tapi dia masih susah nak tinggalkan, ya Allah. Ya Allah, kau bantulah, tolonglah dia, tunjuklah jalan, bagilah alternatif, jumpakanlah dia dengan orang-orang yang mampu ubah dia. Macam-macam lah. Tu seorang dia sebut satu-satu. Saya dengar sebenarnya, saya tak sampai hati nak dengar sampai habis. Dia macam bila dengar nanti soalan kita macam nak tahu aib orang lah. So saya stop, saya terus pergi tempat lain lah. Saya sesenyap, saya pergi. So, kalau korang nak tahu, orang yang bangun malam, berdoa, bangun malam, tahajud, doa dan nangis, itu tanda iman dia kuat. InsyaAllah lah, tanda iman, dia ada iman yang sangat strong. Apatah lagi dia doa pasal orang lain. Lain macam lah. Dan dalam keadaan dia doa, dia tak tahu. Dia doa, orang lain tak tahu. So, dahsyat. So, sebab itulah, Allahumma salli ala Muhammad. So, dekat Bumina ni, saya setakat yang saya saksikan, alhamdulillah saya jumpa orang-orang yang soleh, subhanallah, soleha, yang jaga agama. Bahkan saya ikut mukhayyam asing lelaki perempuan. Itu benda yang paling saya appreciate lah dalam Bumina. So ini bukan nak jual ke apa ke tak. Tak ada produk jual pun, tak ada upsell. Cuma nak bagi tahu, ini hazal Bumina, inilah Bumina. Subhanallah. So kalau korang tak ikut, ni dekat live dekat Instagram ni ada yang tanya, kalau nak jadi pembina memang kena umur 17 tahun ke atas ke? Ya. Kalau bawah 17 ikut krim, kelab remaja semua. Okey. So berbalik pada tadi, ikut buat apa bersama dengan gerakan Islam, gerakan dakwah dan seumpamanya, dan doa sungguh-sungguh moga kita mati dalam keadaan beriman dan beramal dengan penuh keikhlasan. So tu hadis tu membuatkan kita sepatutnya rasa kena bersegera amal soleh lah. Dan berbalik pada tadi, apa kita nak buat sepanjang di rumah, kalau terperangkap di rumah, segera amal soleh. Kalau rasa nak buat amal soleh, buat terus. Jangan fikir, nantilah, nanti tak buat. Serius. Terus buat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, selain daripada amal soleh, kalau duduk di rumah ada mak ayah, khidmat pada mak ayah. Khidmat pada mak ayah. Sungguh-sungguh khidmat. Beruntunglah, saya nak cakap beruntunglah orang yang ada mak ayah lagi. Beruntunglah orang yang ada mak ayah lagi dan dia bersempat untuk khidmat pada mak ayah. Beruntung. So inilah sebenarnya COVID ni adalah waktu yang sesuai untuk kita betul-betul khidmat pada mak ayah. Kalau yang sekolah asrama, duduk kat U, duduk kat IPT, duduk kat luar tu, kita mungkin tak sempat nak khidmat pada mak ayah. Jadi, masa ni lah khidmat. Tapi tak dinafikan lah juga. Di luar sana ada keganasan rumah tangga dan sebagainya. Tapi itu kita bincang dalam tajuk yang lain lah, insyaAllah. So cumanya, kalau ada dapat mak ayah yang okey dan tak ada masalah, khidmat tu sungguh-sungguh. Khidmat tu betul. So, macam saya, mak saya baru meninggal dunia 3 bulan lepas. Bulan 9, 10, 11, 3 bulan lah. 15 hari bulan 9. So, memang tak dapat nak khidmat lagi lah. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan, Allah rezekikan untuk saya dapat berkhidmat pada dia. Sehinggalah nafas dia yang terakhir betul-betul. Alhamdulillah rezekilah, memang rezeki. Sebab nak khidmat sampai dapat nafas terakhir ni, rezeki lah. Serius rezeki. Saya tanya beberapa orang yang sempat lihat mak ayah dia meninggal dengan dia. Ada yang meninggal dengan dia dalam keadaan dia tak perasan pun. Tahu-tahu je mak dia meninggal. Mungkin dia pergi dapur ke, dia tengah tengok TV sekejap ke, mak sakit kat bilik, tiba meninggal. Ada yang tengah tak sempat nak berinteraksi, nak lihat apa wajah terakhir dia, nafas terakhir dia, tak sempat. Serius, benda ni rezeki tu. Saya alhamdulillah syukur sangat-sangat Allah takdirkan rezeki ni. Cuma dari satu sudut, Allah tak rezekikan saya untuk jumpa ayah pula. Sebab siapa yang tahulah background saya, mak ayah saya bercerai dan sebagainya. Saya kali terakhir jumpa ayah saya, ayah kandung saya, kali terakhir saya jumpa, itu pun secara rahsia lah. Lepas tu kan, bila arwah mak saya tahu, mak saya marah lah. Terus tak jumpa. Kali terakhir jumpa sebelum pergi PLKN, 17 tahun lah. Awal 18 tahun. Lepas tu terus tak jumpa, dan selepas mak saya meninggal, saya pun cuba korek-korek cerita pasal ayah saya. Saya dengar khabar dah meninggal 2 tahun lepas. Tak tahu apa-apa. Cuma tak tahulah betul ke tidak. So, saya nak pergi JPN, nak tanya
sejauh mana betul lah berita ni atau tidak. So poinnya adalah kalau korang ada mak ayah lagi, khidmat sungguh-sungguh. Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata rugilah, saya tak ingat sama ada rugi atau celaka, dua ni. Kalau yang ingat mungkin boleh letak kat sini, boleh kongsikan sini. Saya ingat kita ambil rugilah, tiga kali. Rugilah orang yang ada kesempatan bersama mak ayah dia, tapi kesempatan tu tak menyebabkan dia dapat masuk syurga. Kita ada kesempatan untuk duduk dengan mak ayah kita sampai mak ayah kita tua, sampai mak ayah kita meninggal, ataupun sampai mak ayah kita meninggal dunia, tapi kita tak dapat masuk syurga. Sebab nak masuk syurga ni, antara jalan yang paling mudah sekali adalah khidmat pada mak ayah. Apatah lagi khidmat pada mak ayah dalam keadaan mereka dah tua sangat. So nak khidmat pada dia orang ni serius stres. Dia orang pun stres dengan kita pun stres dia orang. Sebab itulah tadi pada poin saya yang kedua tadi, yang membezakan orang beriman dan tidak beriman, atau orang iman kuat ataupun iman lemah adalah macam mana kita interaksi dengan stres tu. Contohlah paling mudah kalau korang dapat ada mak ayah yang tak faham korang. Biasanya orang suka guna istilah tak faham. Mak ayah tak faham. Macam mana kita nak interaksi benda tu? Stres kan? Kadang-kadang kita rasa stres. Kita pun ada sebagian budak kata, alah mak ayah aku tak faham aku lah, stres lah. Dia orang tak faham, tak cuba nak faham aku. Stres. Macam mana nak interaksi dengan benda ni? Benda first thing first kita kena faham, dalam dunia ni tak ada siapa pun boleh faham orang lain 100%. Hatta kita pun kadang-kadang kita tak boleh faham diri kita 100%. Contohlah paling mudah kan. Orang semalam mimpi. Contohlah malam semalam tidur kan. Lepas tu mimpi. Mimpi pula mimpi yang kita tak fikir pun benda tu. Tiba-tiba mimpi. Macam dia masa fikir contohlah mimpi main bola. Padahal sebelum tu tak pernah fikir, tak minat main bola, tak fikir pun bola, tiba mimpi bola. Pelik kan? Pelik kan? Orang pun tak faham benda tu. Basic lah, kita pun tak faham diri kita kadang. Apatah lagi kita nak mak ayah kita faham kita 100%. Memang tak ah. Kita pun dari satu sudut, kita pun tak usaha nak faham mak ayah kita 100%. So sebab itulah kalau ada mak ayah yang mungkin masalah sedikit dari segi tu, so kalau kita rasa dia orang tak faham kita first thing first, kita yang kena faham dia. Itu cara nak urus stres yang macam tu lah. Ataupun yang kedua, ada kes yang mak dia pukul dia, ataupun mak dia banding-bandingkan dia, atau mak ayah dia banding-bandingkan dia dengan adik-adik lain, ataupun dengan saudara mara lain. Stres tak? Stres. Engkau ni kenapa tak jadi macam abang kau? Engkau ni kenapa tak jadi akak kau? Engkau ni kenapa tak jadi macam sepupu kau? Tengok, sepupu kau tu dah macam ahli syurga dah. Engkau ni dah macam apa dah? So yang dibanding-banding-bandingkan kan. So stres. So apa kita kena buat? Benda pertama adalah kita muhasabah diri je. Pernah tak kita bandingkan mak kita dengan orang lain? Untunglah kau dapat mak macam tu. Mak aku apa? Macam apa? Untunglah bapak kau baguslah hantar kau sekolah. Bapak aku apa? Kita pernah tak buat itu? Kalau kita pernah, jangan hairan kalau mak kita atau ayah kita pernah bandingkan kita dengan orang lain. What you give, you get back. Itu basic lah. Sama juga macam nasihat untuk parents pun sama juga. Saya pun akan cakap benda sama pada mak ayah. Kalau tak nak anak-anak bandingkan kita dengan orang lain, jangan kita bandingkan anak-anak kita dengan orang lain. Saya cakap benda sama juga. So, tapi kalau kita sebagai anak, basically kalau dapat ayah macam tu, mak ayah macam tu, kita cubalah. First thing first, jangan bandingkan. Kedua, hargai dia. Kalau dia suka peletir, tak apalah, hargailah. Nanti dia orang dah bisu, tak boleh bercakap. Macam mak saya seminggu sebelum seminggu sebelum meninggal dunia, tak boleh bercakap. Dia tak boleh, mata tak boleh buka, tak boleh respon. Tapi dia tahulah. Dia tahu dia tahu yang saya sedang bercakap dengan dia, sebab saya doa, saya cakap baik-baik dengan dia nangis. Tapi dia tak boleh cakap. Mak saya antara yang sangat peramah. Tapi bila Allah tarik nikmat, tak boleh cakap. So kita rasa rindu nak dengar bercakap. Rindu nak dengar dia marah. So, okey je. Cuma kalau yang tiga, kalau dapat parents yang mungkin dahsyat ke sebagainya, yang melampau-lampau, contoh lampau-lampau ni, contoh sampai ada kes pula, kes yang sampai rogol dan sebagainya, itu kena buat laporan polis lah. So kena buat tindakan undang-undang. Tapi kalau setakat mungkin marah dan seumpamanya, kita kalau boleh sabar, cuba sabar yang paling maksimum. Sebab dengan mak ayah ni, ikhwah dan akhwat fillah sekalian, dengan mak ayah ni, kita kena birru walidain ihsan. Kita kena buat baik dengan
penuh ihsan. Apa maksud ihsan ni? Ihsan ni adalah kita buat baik yang paling maksimum. Maksimum ni contoh, kalau kita buat baik dengan kawan-kawan ataupun sahabat anda kita buat baik mungkin maksimum dia 100%. Tapi dengan mak ayah kena buat sampai 120%. Contoh dengan kawan kita pernah makan sama-sama. Tapi dengan mak ayah kita suap mak kita. Contohlah, tu nak kata ihsan. Kena buat yang paling maksimum. Yang kita tak pernah buat pada orang lain. Itulah ihsan. So, dan dalam Islam juga, Allah SWT tak pernah mewajibkan seorang anak untuk mencintai mak ayah. Sebab yang wajib cinta dalam banyak-banyak hadis, ayat Quran, Allah semua suruh kata, banyak ayat ataupun banyak hadis, semua perintahkan untuk kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada semua. Sebab tu sampai ada hadis, untuk dapat kemanisan iman, kita kena mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Lebih daripada diri kita, lebih daripada segala-galanya. Sebab tu, dan kewajipan untuk mencintai Allah dan Rasul je ada. Tapi dengan mak ayah tak wajib cinta. Namun dengan mak ayah wajibul wajib berlaku ihsan. Walaupun ayah kita macam Firaun, mak kita macam walaupun je. Kena buat baik. Tapi bila dalam kes, kalau ada kes-kes yang tertentu, kena buat laporan polis dan sebagainya. Tapi kalau selagi tak melampaui batas, buat yang paling ihsan. So itu benda kedua lah yang kita boleh buat waktu COVID. Dan yang ketiga, last, sebelum kita ni kita nak jawab soalan dulu ke ataupun nak buat apa nama dia? Pusing-pusing tu, roda impian tu. Pusing roda impian dah habis. Jadi sekarang ni jadi kita sekarang ni teruskan kepada daripada Akhi sendiri lah. Dan kemudian kita akan jawab soalan daripada penonton selepas ni. Alright, okay. So dan poin yang ketiga, tadi apa tadi yang pertama? Kawan-kawan semua yang pertama apa? Okay, yang pertama sekali, bersegeralah ke amal soleh. Yang kedua, khidmat pada mak ayah. Dan yang ketiga, tambah ilmu. Tambah ilmu. Tambah ilmu ni dalam arti kata contoh macam ni lah, program je ni. Ataupun ke amal soleh. Okay. So, atau yang, dan yang ketiga, tambah ilmu. Contoh tambah ilmu adalah macam-macam cara. Sekarang ni macam-macam platform ada. Kita boleh baca buku, boleh dengar YouTube, cari ceramah-ceramah dan sebagainya. Tambah ilmu. Tambah ilmu agama, ilmu apa-apa lah. Tak kisah apa sebenarnya. Ilmu agama ke, ataupun ilmu yang kita sebut sebagai keduniaan ke, ataupun anything. Tambah. Increase our knowledge. Tambah. So beli buku banyak-banyak, masa itulah inilah masa untuk habiskan buku banyak-banyak. Habiskan lah. Struggle lah, at least satu hari 10 surat pun layan kan. Banyakkan baca kalau korang tanya, Habib baca Quran macam mana? Baca Quran tu nombor satu. Macam tadi, segera amal soleh. Sebab tu saya sebut amal soleh je, macam-macam. Dia merangkumi semua perkara. Yang kedua, saya umum, khidmat pada mak ayah. Khidmat mak ayah ni saya sengaja spesifikkan. Sebab khidmat pada mak ayah ni buat amal soleh kan. Tapi saya sengaja spesifikkan sebab khidmat pada mak ayah ni sangat penting, sehingga kan para ulama ada yang menyebutkan tentang beriman kepada Allah ni adalah prioriti nombor satu, dan beriman pada Allah dan Rasul ni prioriti nombor satu. Prioriti nombor dua yang menentukan iman kita ni beriman atau tidak adalah khidmat pada mak ayah. Nombor satu beriman pada Allah dan Rasul, yang kedua khidmat pada mak ayah. Punyalah penting. Dua ni menentukan keimanan kita pada Allah macam mana ataupun iman kita goyang. So tu satu hal lah. Dan itu yang kedua, dan yang ketiga tambah ilmu. Tambah ilmu ni boleh buat pelbagai. Cadangan saya, ni cadangan saya yang korang mungkin boleh apply. Contohnya, saya ambil satu buku, contohnya korang baca sirah. Nah ini sirah ni ada banyak penulis. Ini satu buku sirah lah contoh. Biasanya kalau saya cakap suruh baca sirah, orang katanya nak baca buku sirah yang mana kan? Okay, so first kita baca buku sirah yang mana-mana. Kita tak payah pilih siapa penulis, cari penulis yang betul lah. Tapi basically baca je mana-mana yang okay. Kemudian habiskan satu buku. Contohnya ini Mustafa Sibai. Dr. Mustafa Sibai ni baca ni ringkas kan? Ini benda ni boleh habis 3 hari. Lepas habis sirah ni, baca pula sirah Dr. Ramadan Al-Buti pula.
Ada fiqh sirah 3 jilid. Lepas tu kalau rajin pula baca tebal lagi apa Rahik Al-Maktum. Lepas tu baca lagi pula apa tu? Dr. As-Salabi dan sebagainya. Baca satu-satu. Kalau kita nak fokus sirah, target sebulan ni, contohlah bulan 12 ni kan. Sekarang baru awal bulan 12 kan. Bulan 12 ni target aku nak habiskan semua buku sirah yang wujud kat dalam buku bumi ni. Contohlah kan. Bacalah. Tak payahlah advance sangat baca. Kalau kita boleh baca buku lah. Kalau boleh dengar YouTube, dengar YouTube. Yang berkaitan pasal sirah aku nak dengar. Letak diri kita kena letak mindset anything yang pasal sirah aku nak dengar. Aku nak dengar. Lepas tu kita boleh baca apa yang pasal sirah aku nak baca. Lepas tu boleh kita buat cross check lah. Sirah ni yang menarik buku-buku sirah ni. Banyak dia ada buku sirah yang ada sentuh part ni, ada buku sirah dia tak sentuh part tu. Ada sentuh part lain, ada sentuh part lain dan sebagainya lah. Sebab itulah tu contoh sirah lah. Ataupun contoh kalau tafsir Quran. Nak belajar pasal tafsir Quran. Tu starting dengan baca ringkas-ringkas lah. Dengar ceramah ringkas-ringkas. Baca, kalau rajin baca kitab tafsir tu satu-satu. Tak payah, tak semestinya korang kena faham. Baca je, it's okay. Nak faham tu bagus lah. Sebab dalam satu hadis, Nabi bagi tahu kalau nak faham ni kita kena mendalami ilmu tu. Maksudnya kena belajar secara formal lah. Tapi kalau kita baca, moga-moga dapat keberkatan di situ, insya-Allah. So itu satu contoh lah, satu contoh sirah ataupun tafsir Quran. Contoh tafsir Quran, kita nak belajar pasal surah Al-Kahfi. Sebulan ni study pasal surah Al-Kahfi. Dengar ceramah pasal surah Al-Kahfi, baca tafsir-tafsir pasal surah Al-Kahfi. Kalau ada buku-buku tulis tafsir surah Al-Kahfi, baca. Kalau ada jurnal-jurnal pasal surah Al-Kahfi, baca. Ada ceramah-ceramah dekat YouTube, ada live ke sebagai pasal surah Al-Kahfi, dengar. Sebulan ni fokus tu je. Tak payah masuk sejadah ke ikhlas ke, tak payah. Kahfi je. Tu contoh lah. Sebab kita fokus. So kita jadi ada ilmu, kita nak gain knowledge dari masa ke semasa. Tu ilmu agama lah. Boleh jadi juga ilmu-ilmu lain pun boleh tambah, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Moga-moga tiga cara ni dia akan membantu kita merawat stres yang ada. Macam saya sebut sekali lagi, ini bukan pasal depression. Depression tu ada things lah. Kena jumpa psikiatri dan sebagainya. Tapi ni stres awam, stres biasa. So moga-moga tiga cara ni boleh membantulah sedikit sebanyak untuk mengawal dan menguruskan stres kita. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai tiga-tiga soalan yang diberikan kepada penceramah kita pada malam ni. Jadi insya-Allah kita teruskan pada malam ini dengan soalan-soalan daripada peserta-peserta dalam Google Meet ni. Jadi insya-Allah akhir kita pergi kepada soalan yang pertama, yang mana soalan ni mungkin keluar sikit daripada skop perbincangan kita yang mengenai stres. Yang mana dia kata, Ustaz, saya nak tanya, macam mana kita nak sentiasa istiqamah dalam berbuat kebaikan, terutamanya dalam beribadat? Test. Sorry. Nak tekan lain jadi. Oh, terkeluar tadi. Nak silent. Lepas tu terus tertutup. Sorry. Okey. Saya teruskan. Yang mana soalan daripada audiens kita pada malam ni, Akhi, dia kata, saya nak tanya, macam mana kita nak istiqamah dalam berbuat kebaikan, terutamanya dalam beribadat? InsyaAllah, Akhi, dipersilakan. Next. Kita ada soalan yang kedua. Boleh Akhi kita jawab dua sekali soalan terus? Jadi soalan yang kedua, macam mana kita nak urus stres dalam pembelajaran kita? Itu dia dua soalan daripada audiens kita pada malam ni. Okey, soalan yang first tadi apa? Sebab tadi saya dah terkeluar jadi hilang dah semuanya. Soalan pertama tadi tentang macam mana kita nak istiqamah dalam berbuat kebaikan, terutamanya dalam beribadat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Istiqamah ni satu benda yang sebenarnya susah. Nabi SAW bila diturunkan surah Hud, maka berubah nama benda SAW. So nak kata istiqamah ni bukan satu benda yang sangat mudah. Dia adalah benda yang sangat susah. Sebab itulah nasihat saya.
untuk kita awal-awal untuk istiqomah benda-benda amal soleh ni, benda pertama kita buat adalah buat amalan yang paling sedikit, yang paling kita mudah, first buat amalan yang paling kita mudah buatlah, maksudnya tanpa ada restriction. Kemudian yang kedua, tak banyak, sikit je. Contohnya, istiqomah solat duha 2 rakaat setiap pagi. So buatlah, tak payahlah buat sampai 8 rakaat. Buat 8 rakaat hari ni, esok je. Lepas tu terus tak buat. Sebab tu buat je 2 rakaat. Ataupun solat sunat qabliyah ba'd. Solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni ni satu tips lah macam mana nak istiqomah. Saya pun tak istiqomah lagi. Cuma kita belajar lah, sama-sama belajar istiqomah. Seorang ustaz saya, Al-Fadil Ustaz Azizi Abdul Rahman, dia bagi nasihat. Dia kata solat sunat rawatib ni umpama, kenapa kita kena solat sunat rawatib? Sebab dia umpama macam, kalau kita tak solat sunat rawatib, kalau kita tak jaga solat sunat rawatib, kita hanya jaga solat 5 waktu je. Subuh, zuhur, maghrib, asar, isyak. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Kalau kita jaga 5 solat waktu ni saja tanpa buat solat sunat rawatib, dia umpama seperti kita pakai seluar tapi tak zip. Pakai seluar tapi tak ada zip. Faham? Lengkap tak? Lengkap. Pakai tak seluar? Tutup aurat tak? Tutup aurat. Tapi tak sempurna lah. Faham? Dia kalau kita solat fardu saja tanpa solat sunat rawatib, dia umpama macam pakai seluar tapi tak ada zip. So nak ada zip tu, kita kena jaga solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni yang antara yang disebut dalam hadis yang afdal adalah sebelum subuh 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Tapi kalau nak buat 2 rakaat semua pun tak ada masalah. Untuk starting, cuba. Yang penting usaha. So dan masa saya sebut, yang penting kita boleh buat, jangan banyak sangat, sikit je. Seminggu satu solat sunat pun jadi lah. Seminggu satu amal soleh, tambahan amal soleh pun dah kira bagus. Dan istiqomah sampai mati. Usaha jadikan benda tu habit. Seperti mana kita jadikan makan tu satu habit, seperti itulah kita kena usahakan jadikan amal-amal soleh yang sikit-sikit ni sebagai satu habit. Wallahualam. Macam mana kita nak uruskan stres dalam pembelajaran? Setiap belajar ni, setiap subjek ataupun setiap course, stres dia lain. Budak medik, stres dia tak sama macam budak engineer. Budak agama, stres dia tak sama macam budak sejarah. Budak kimia, stres dia tak sama macam macam budak matematik dan seterusnya. Faham? Setiap subjek, setiap course, stresnya lain-lain. So soalan ni umum, jadi saya pun tak tahu jawab macam mana. Sebab saya pernah lalui 2 bidang. Bidang sains tulen, another thing bidang sains sosial, iaitu sains tulen kimia dan sekarang sains sosial pengajian Islam. Dua-dua stresnya lain. Kalau kimia tu stresnya lebih dari segi macam mana kita nak faham konsep, macam mana kita nak hafal, contohnya nak hafal predictable tu bla 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 semua tu kan. Macam mana kita nak hafal multi point, boiling point bla bla semua tu. Tapi daripada agama pula, stresnya adalah dari segi macam mana kita nak hafal dalil, nak faham konsep. Dan lagi epic agama ni, bidang agama lagi tertekannya adalah macam mana kita nak pastikan kefahaman kita tu adalah kefahaman yang betul. Bukan kefahaman yang sesat lagi menyesatnya. Ada yang belajar agama tu yang kalau kita tak betul-betul verify kefahaman kita tu. Sebab tak pernah ada kes salah seorang pengikut Ayah Pin kan. Salah seorang pengikut Ayah Pin adalah pelajar sekolah agama. Dan lagi epic, dia belajar kat Al-Azhar Mesir kan. Ikut Ayah Pin. So sebab tu kita kena verify dan kita kena betulkan lah. Kita kena cross check fahaman kita tu. Itu cabaran belajar agama. Salah belajar agama, sebab bila belajar agama ni ujian ni makin tinggi. Ujian ni makin dahsyat. Sebab itulah siapa yang ikut tadabbur surah Al-Fatihah saya sebelum ni, bila saya tadaburkan ayat ihdinas siratal mustaqim. Sirat, kenapa Allah gunakan kalimah sirat dan kenapa Allah gunakan kalimah al-mustaqim? Dua, siratal mustaqim. Sirat ni, maksud sirat ni jalan kan.
Tapi kenapa Allah tak gunakan Tariq ke? Ataupun Allah tak gunakan Sabil ke? Sabil pun jalan juga, Tariq pun jalan juga. Kenapa Allah gunakan Sirat? Mafhum Sirat ni, Sirat ni bawa banyak maksud. Sirat ni membawa maksud jalan yang lebar. Kedua, sirat ni jalan yang panjang. Kemudian yang ketiga, sirat ni jalan yang straight. Dia tak ada bengkak-bengkok. Kalau Tariq ni dia boleh jalan belok kiri ke kanan. Tapi sirat ni tegak. Straight forward. Dia besar. Kemudian dia lebar, dia lebar, dia panjang. Dia tak ada bengkak-bengkok. Dan yang keempat, dia berbahaya. Jalan ni sangat berbahaya. Kemudian kenapa dah al-mustaqim pula? Mustaqim pun lurus juga. Kenapa Allah dah letak sirat, jalan yang lurus, tapi kenapa letak mustaqim pula? Mustaqim pun lurus juga. Mustaqim ni datang daripada perkataan kalimah qiyam ataupun qa'im yang membawa masuk tegak, diri tegak qiyam kita berdiri tegak. So sirat ni jalan yang lurus, tapi lurus ke mana? Ke depan ke belakang ke kiri ke kanan? Mustaqim ni menambahnya. Terus ke atas. So, bila kita dah, sebab itulah bila kita beriman makin banyak, makin tinggi, mustaqim kan? Makin tinggi. Kita kalau terjatuh, sakit sangat. Sebab itulah orang-orang terdahulu, para salafus soleh, para sahabat, bila terbuat salah sikit je. Menangis dia apa? Gila. Menangis dia dahsyat. Sahabat, 3 orang sahabat. Tak ikut pergi perang. Walaupun alasan dia apa, saudara datang dan sumpamanya. Kena hukum tu sampai 50 hari, kena pulau pula tu. Sampai 50 hari. 40 sampai 50 hari kan. Ada sahabat lain, Imam Syafi'i. Bukan sahabat, contoh. Imam Syafi'i ceritakan dia tertengok aurat sikit. Kita hari ni berapa banyak aurat kita tengok kan? Siapa-siapa aurat kita tengok. Hafalan ada lagi. Hafal Quran tak tahu lah, hilang lah tu agaknya. Imam Syafi'i tertengok selak kain sikit, tak sengaja lah tu, tak sengaja. Hilang terus. So nak kata orang-orang terdahulu makin tinggi iman dia, makin tinggi amal dia, makin takut dia. Sebab itulah itu cabaran lah belajar agama. So stres masing-masing lain-lain. So cara nak cope dengan stres ataupun nak berinteraksi dengan stres ni pun berbeza. Saya tak boleh nak cakap satu panduan, saya tak ada garis panduan khas ataupun garis panduan umum untuk apply semua benda. Sebab dia mungkin berbeza lah. Allah. Ustaz, bagaimana nak tangani stres dalam menjaga anak? Allahu Akbar. Saya pun masih belajar lagi lah nak jaga anak 2 orang kan. Seorang umur setahun, tak setahun, baru 9 bulan, 10 bulan. Seorang pula lagi baru umur 3 tahun. So masing-masing ada cabaran, seorang lelaki, seorang perempuan pula tu kan. Yang perempuan pula, cabaran dia, kalau kita ada kerja macam ni lah, ada kerja sikit, lepas tu kita tak layan sikit je. Tiba-tiba kata, Abuya dah tak sayang Ain, Abuya dah tak sayang. Cakap kenapa Abuya tak sayang? Oh, sebab Abuya tak nak layan Ain. Come on, macam stres juga kan. So, itu belum cerita macam-macam lagi lah. So, cuma pengalaman saya yang sangat-sangat sedikit ni, mungkin saya tak layak lah untuk kongsi kan. Tapi, kongsi sikit-sikit lah pengalaman apa yang saya buat. Satu, saya fikir anak-anak ni, diorang dalam fasa anak membesar. Diorang nak membesar. So, diorang tak tahu. Kita dulu pun pernah lalui benda sama juga. Dan stres juga mak ayah kita jaga kita. Dan diorang tak tahu. So, kena banyak bersabar lah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu fikir macam anak kedua saya, Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih tu memang saya dah tanamkan yang dia akan jadi doktor pakar. Yang dia akan jadi Perdana Menteri yang ke-30. InsyaAllah, bismillah. Dan kerana dia saya kena banyak sabar. Kerana pemimpin dia macam-macam. Begitu juga Ain. Setiap malam sebelum tidur saya akan cakap, Ain nanti Ain dah besar jadi doktor pakar. Walaupun dia macam-macam. Tak naklah jadi doktor pakar, nak jadi princess. Tak naklah jadi doktor pakar, nak jadi polis. Macam Ukipin. Macam lah kan. So tak apalah, layan dia. Kita follow the flow. Dan yang ketiga, apa yang saya buat,
adalah setiap kali saya stres, kalau saya marah, saya akan cepat-cepat pergi. Saya tak akan berinteraksi dengan anak. Saya akan cepat-cepat pergi, take 5. Biasanya isteri akan, ni interaksi suami isteri lah. So isteri akan cool down, take over anak. Lepas tu baru saya datang. Saya datang, saya peluk, saya bawa dia main-main. Macam tu lah. Tu my personal opinion lah dan cara saya. Allahu'alam, tak tahulah. Tak semestinya pakai pada semua orang. Jadi insyaAllah soalan terakhir pada malam ni. Jadi Terakhir soalan terakhir kita ambil daripada Liz Dahlia, yang mana Ustaz, macam mana nak nasihatkan kawan yang sudah berumah tangga? Kawan mengadu pada saya, perbelanjaan semuanya ditanggung dalam kurungan isteri. Suami beliau bekerja tak serius, membazir duit isteri dan isteri dipukul oleh suaminya. Kawan saya sayang dengan suaminya sebab itu tidak ambil tindakan apa-apa. Jadi soalan terakhir pada malam ni, Syed Akhir, dipersilakan. Macam mana nak nasihatkan kawan yang sudah berumah tangga, kawan orang yang kat Instagram ni, soalan macam ni. Macam mana nak nasihatkan kawan yang sudah berumah tangga, kawan mengadu pada saya, perbelanjaan semua ditanggung, suami beliau tak serius membazir duit dan isteri dipukul oleh suaminya. Kawan saya sayang suaminya sebab tu tak ambil tindakan apa-apa. Okey, baik. Bismillah lah, saya cuba lah. Jawapan saya ni mungkin umum lah. Mungkin tak berapa membantu sangat, tapi harap-harap dia membantu sedikit. Okay, yang pertama sekali, first thing first adalah puan jumpa dengan, bagi tahu kawan puan ataupun cik bagi tahu pada kawan cik, first jumpa kaunselor. Kaunselor mungkin awal-awal ni boleh jumpa kaunselor dia seorang, si isteri je jumpa kaunselor. Tapi cik ataupun puan teman lah dia. Teman dia jumpa kaunselor. So kaunselor akan sebab kita tak tahu tau what happen. Sebab kadang kita tak tahu apa yang berlaku daripada A sampai Z. Kenapa si isteri sanggup stay, kenapa si isteri tak buat apa-apa tindakan, kenapa si suami buat tindakan sebegitu, kenapa tak ada, dan there are terlalu banyak reason, terlalu banyak yang kita tak boleh nak ungkapkan dengan begitu mudah. Jadi sebab tu lah jumpa jumpa kaunselor ataupun sekretari boleh. Jumpa kaunselor, mana-mana pejabat agama, kat Johor ada jabatan agama, dekat bahagian kaunseling kan. Unit kaunseling tu, jumpa dan consult. Consult pihak berautoriti. Sebab bila dah main pukul-pukul ni, dia memang kena jumpa, kena minta bantuan pihak autoriti kan. Sebab kalau pukul yang serius, kena bagi tahu, kalau pukul yang serius sampai tahap boleh lebam, pendarahan dan sebagainya, kena buat laporan polis. Ini terus terang saya cakap, kena buat. Sayang betul, sayang. Tapi kita kena faham, dia pun ada anak. Kalau saya tak tahu lah dia ada anak ke tak kan. Tapi kalau si isteri ni ada anak, kalau dia ada anak, kena fikir pasal anak. Sebab apa? Sanggup tak tengok anak-anak melihat ayahnya pukul mak dia. Kita secara personally kita ni semua ni kan, yang korang dengar live, korang sanggup tak tengok ayah korang pukul mak korang? Ataupun paling basic lah, ayah korang bergaduh dengan mak korang depan mata korang sanggup tengok? Tak sanggup. Tak ada siapa sanggup. So saya dulu pun saya dah hadapi benda tu lah. Ayah saya jual saya, gaduh dan sebagainya. Tak sanggup, sakit. Dia calak emosi tu sampai besar. Sebab tu lah, kalau kes keganasan rumah tangga ni, buat laporan polis. Jangan sampai anak-anak melihat ayahnya, kalau ada reason yang mungkin mental ke sebagainya, kita boleh bincang part lain lah. Tapi jangan sampai tahap anaknya merasakan bahawa kenapa Allah tak takdirkan aku dapat ayah macam ni? Kenapa Allah takdirkan aku dapat keluarga berantakan macam ni? Kita tak nak macam tu lah. Kita minta bantuan pihak polis, bantuan pihak autoriti, supaya dengan bantuan tu moga-moga dapat melembutkan si suami. Sebab itulah bila suami pukul isteri, itu perkara mungkar, perkara dosa. So perkara dosa. Jadi
perkara dosa ni bila kita deal, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastati' fa bilisan fa in lam yastati' fa biqalbi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa yang nampak kemungkaran, hendaklah dicegah, pertama cegah dengan tangan. Tangan ni bermaksud undang-undang, kuasaan. Wa illam yastati' fa bilisan. Kalau tak mampu cegah dengan lisan. Kata-kata nasihat. Fa illam yastati' fa biqalbi. Tak mampu cegah dengan hati, wa dhalika adhaful iman. Dan itu adalah selama-lama iman. So soalan sudah tambah, kawan saya itu belum ada anak, mengikut pemeriksaan doktor kawan saya itu tiada rahim. Suami juga selalu kata, kau tak boleh bagi aku anak. Okay. So dia dah jadi kes-kes dan lagi kompleks lah. Sebab itulah saya menasihatkan, kalau tak ada anak, soalan bahagian nombor 2 tu boleh ignore lah. Pasal anak tu. Cuma first, jumpa pihak authority, contohnya jumpa kaunselor. Dan kalau memudaratkan, sangat memudaratkan, bagi buat laporan polis. Dan sekiranya perlu, betul-betul terlalu memudaratkan, minta fasakh. Sayang ni tak semestinya bersama. Bahasa mudah dia lah. Cakap senang lah kan. Cakap memang senang. Tapi itulah hakikatnya. Kita benda pertama adalah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, hendaklah kumwa'fusikum wa ahlikum nara, hendaklah kamu selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka yang bahan bakarnya berhala dan batu-batu dan berhala. So manusia dan berhala. Surah Tahrim tu Allah bagi tahu suruh selamatkan diri sendiri daripada api neraka tau, for sure. Daripada api neraka pun kena selamatkan diri sendiri dahulu. Apatah lagi kalau kat dunia ni kita kena selamatkan diri sendiri. Love yourself first lah. Itu paling asas. So sebab itulah jumpa kaunselor. Lepas tu kalau kena pukul teruk, buat laporan polis. Actually tak boleh tunggu teruk pun. Dah kena pukul pun. Suami, lelaki bila pukul perempuan, dayus. Memang dayus. So pengecut lah. Bila pukul perempuan tanpa sebab. Ini bukan pukul yang syar'inya. Pukul syar'i itu another thing. Ni pukul yang sampai bengkak-bengkak. Pukul yang melepaskan amarah. Itu memang tak sepatutnya lah berlaku. Kemudian buat laporan polis. Dan yang ketiga, kalau perlu minta fasakh. Menjaga diri dia sendirilah. So harap-harap membantu sedikit lah. Tapi better kaunselor lah. Kaunselor mungkin lebih mengetahui. Wallahu a'lam. Jadi itu merupakan soalan terakhir yang jawab oleh akhi pada malam ni. Jadi ingatan mesra kepada audiens kita pada malam ni. Jangan lupa kita ada 2 lagi slot hadiah, yang mana 2 slot hadiah ini kita pilih nota yang terbaik dan juga nota yang kreatif daripada dapatan kita pada malam ni, daripada question kita malam ini untuk dan letakkan di Instagram dengan hashtag Yusid Terbaik, hashtag Pembina Johor Bahru dan juga hashtag Urus Stres Elak Depresi seperti mana yang tertulis di komen oleh AJK sebentar tadi. Jadi jangan lupa 2 slot hadiah tu iaitu mengenai nota terbaik dan juga selepas ini kita akan ada soalan cuba muas. Jadi minta kepada semua audiens untuk teruskan dengan kita. Jadi akhi, terima kasih Akhi Syukri atas perkongsian malam ni. Jadi insyaAllah Ustaz Syukri kalau nak stay ataupun left boleh insyaAllah. Boleh insyaAllah. Tapi saya left lah. Okay, baik. Terima kasih banyak. Kesimpulan? Kesimpulan boleh juga. Tapi ringkas dan padat lah. Sebab kita kesetukan masa. Boleh. Ini ringkas betul lah, ringkas. Okay, so sebagai kesimpulan pada malam ni insyaAllah di live dan juga di Google Meet ni, saya nak tutup dengan 2 kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah saya nak ingatkan diri saya dan juga semua sekali, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. So, dalam apa pun keadaan, stres mana pun, letak takwa tu nombor 1. Uruskan dengan takwa, uruskan dengan ketakwaan. So, kalau tak ada ilmu nak uruskan, macam-macam bacaan boleh ada dekat Google.
ataupun dekat online, boleh dapatkan. Tak ada masalah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk kita jadi orang yang soleh ataupun orang yang solehah, nak tak nak kita kena duduk dalam kelompok manusia-manusia yang soleh dan solehah. Sama juga kalau nak pandai, nak dapat cemerlang, kita kena duduk bersama orang pandai, orang cemerlang. Begitu juga nak jadi orang soleh dan solehah, kena bersama dengan orang yang soleh dan solehah. Maka bersamalah dalam pembina, insya-Allah, di dalam pembina Persatuan Belia Islam Nasional. InsyaAllah di situ banyak orang yang soleh dan solehah. Walaupun bukan malaikat, ada juga mestilah ada soleh, ada kesalahan, dosa, aib dan seumpamanya. Tapi secara umumnya, masya-Allah, diorang orang yang insya-Allah jaga amal-amal soleh yang baik. Mereka ni orang-orang yang baik, insya-Allah. So boleh bersama. Kalau yang tak ikut usrah, boleh ikut usrah. Kalau tadi dekat live ni tadi ada tanya pembina dekat setiap negeri, ada kat Johor, kat Selangor, Lembah Kelang, Sabah, Sarawak, semua ada, Labuan ada. Dan seterusnya lah, insya-Allah boleh bersama pembina, ikut usrah, ikut program-program yang dianjurkan. Moga-moga dengan asbab kita usaha bersama orang-orang soleh ni jadi asbab untuk kita masuk syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah, jazakumullah khairan kathiran kepada Ustaz Syukri atas puasan kita seperti tadi. Jadi kepada penonton-penonton kita di Google Meet, jangan beredar terlebih dahulu. Kita ada soalan cepu mas selepas ini. Jadi minta semua untuk stay dengan kita untuk mendapatkan 2 hadiah menarik soalan cepu mas kita selepas ini. Jadi saya persilakan JK Technical untuk mempamerkan soalan cepu mas kita pada malam ni. Saya keluar dulu boleh ya? Boleh. Okay, InsyaAllah, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk soalan cepu mas kita pada malam ni, saya ingatkan kepada para penonton semua supaya menulis jawapan yang betul di ruangan komen dengan cara menulis soalan 1, titik bertindih, pilihan jawapan sama ada A, B, C atau D. Saya ulang semula. Menulis jawapan di ruangan komen dengan menulis format soalan 1 dan titik bertindih A, B, C atau D. Jadi siapa cepat dia dapat soalan cepu mas kita pada malam ni. Saya persilakan share screen sekarang. Jadi soalan kita yang pertama, apakah perkara penting yang perlu dilakukan ketika stres dalam Al-Quran? Jawapan pertama A, sabar. B, ambil wuduk. C, tidur. D, duduk. Jadi jawapannya adalah saya mempersilakan untuk mempamerkan jawapan yang betul. Ya, soalan 1, jawapannya adalah A. Jadi kita tengok di ruangan komen siapa yang jawab dulu soalan 1A dengan format yang betul. Ya, nampaknya Maisarah Muhammad sikit lagi nak jawab yang betul tapi tidak menulis soalan 1A. Jadi pemenang untuk soalan 1 adalah Hanis Najiha. Ya. Oh tidak. Maafkan saya. Ya, Fazlina binti Paiman. Bukan Fazlina binti Paiman. Dini Zidin. Ya, Dini Zidin yang akan mendapat hadiah kita pada malam ni. Jadi jangan lupa kepada saudara Dini Zidin untuk letakkan nombor telefon di ruangan komen supaya AJK Technical akan menghubungi anda
untuk mendapatkan hadiah kita pada malam ni. Jadi kita teruskan kepada soalan cepu mas kita yang kedua, yang merupakan soalan cepu mas kita yang terakhir. Jadi persilakan untuk share screen. Soalan yang kedua, siapakah golongan pertama yang paling dahsyat diuji dengan tekanan? A. Para sahabat, B. Nabi, C. Pendakwah, D. Wanita. Jadi silakan jawab kepada para penonton semua. Jadi masa sudah pun tamat. Jadi kita persilakan jawapan yang sebenar. Ya, jawapan yang sebenar adalah B. Jadi kita tengok jawapan yang sebenar. Siapakah yang menjawab dengan betul? Ya. Pemenang kita pada malam ini Siti Zalia Atira. Ya, Siti Zalia Atira telah menjawab dengan betul. Tahniah kepada Siti Zalia Atira. Tahniah kepada Siti Zalia Atira. Jangan lupa untuk letakkan nombor telefon di ruangan komen supaya AJK Technical akan menghubungi anda. Jadi dengan tamatnya soalan kita tadi, maka tamatlah program kita pada malam ni. Jadi saya ingatkan kepada para penonton semua, jangan lupa untuk like, share, like dan juga follow Instagram Pembina Johor Bahru. Dan jangan lupa kepada penonton-penonton semua yang belum lagi mendaftar sebagai Pembina Johor Bahru, sila daftar sekarang kerana daftar masih lagi terbuka secara percuma. Banyak program-program yang menarik yang akan dianjurkan oleh Pembina selepas ini. Jangan lupa untuk mengikuti Instagram Pembina Johor Bahru. Dan tidak lupa juga kepada yang menulis nota kreatif yang terbaik, namanya akan diumumkan di Instagram Pembina Johor Bahru. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram Pembina Johor Bahru. Jadi sekian saja daripada saya pada malam ni. Moga perkongsian kita pada malam ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapatkan rahmatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingatan saya kepada semua penonton, jaga SOP, jaga kesihatan, stay safe, stay home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah, terima kasih. Syukran. Alhamdulillah.